السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأحبابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. InsyaAllah yang saya hormati Tuan Imam dan barisan Tuan Masjid Bin Khalil Tanjung Minyak, yang saya hormati Tuan Pengerusi dan ahli-ahli lembaga Masjid Tanjung Minyak, pimpinan masyarakat setempat, pengurusi JPKK, Datuk Sidang, Tuan-Tuan Haji, puan-puan hajjah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa khabar semua? Alhamdulillah, pertemuan kita di minggu pertama Ramadan, insya-Allah hari yang kelima, kita buka dengan bacaan Ummul Kitab. Moga kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, diampunkan dosa kita, diterima segala amalan kita, termasuk kedua ibu bapa kita yang telah mendampingi kita, para guru kita, mereka yang berjasa kepada kita, kepada mereka semua dengan lafaz syahidullah ilahul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. InsyaAllah tuan-tuan, alhamdulillah kita bertemu pada pagi ini, minggu yang pertama Ramadan, hari yang kelima kita menunaikan ibadah puasa. Semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala insya-Allah berdasarkan hadis Nabi syahatnya, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang menghidupkan Ramadan dengan penuh keimanan, kita melaksanakan perintah ibadat Ramadan puasa ini dengan penuh keimanan. Keimanan yakin ini adalah perintah Allah. Kita adalah hamba, ini adalah kewajiban, rukun daripada rukun Islam yang 5. Tanpa penguzuran yang menghalang kepada kita, kita tidak mempersendakan ibadat puasa kita, kita tidak mempermainkan ibadat puasa kita. Kita tahu bahawa apa yang kita lakukan, apa yang kita tahu, Allah lebih mengetahui. Puasa ni macam-macam, boleh menyogok, tak apa, tapi Allah mengetahui siapakah yang berpuasa, siapakah yang sebenarnya tidak berpuasa. Syarat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Insama Ramadan iman." Barang siapa yang menunaikan ibadat puasa dengan penuh keimanan, yakin itu adalah untuk Allah. Wahtisaban, dan dia mengharapkan keampunan, keredaan, penerimaan. Kita sebagai hamba menjalankan tanggungjawab tadi dalam keadaan mengharapkan keampunan dan keredaan Allah. Maka kata Nabi, "Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Dah 5 hari berat tuan-tuan? Ada kan? Rasa selesa, alhamdulillah. Tarawih macam mana? Tarawih seperti Jumaat dengan kapet baru, insya-Allah. Kalau tarawih hari sekarang kita cakap subuh seperti Jumaat. Bulan ni tarawih seperti solat Jumaat. Kalau solat Jumaat sini sampai melempah ke sana, sampai keluar kapet hijau. Itu alhamdulillah. Minggu pertama itu lah, hari pertama. Ni dah mula merosot. Alhamdulillah, orang perempuan terpaksa duduk luar pula. Nampak jamaah lelaki dah penuh. Agak masih lagi penuh ruang utama.
Alhamdulillah. Sebenarnya kalau kita gerakkan aktiviti-aktiviti masjid, mesra kepada jemaah, akses mudah masuk masjid kepada masyarakat, mesra kanak-kanak dan sebagainya, insya-Allah masjid kita mampu. Memanglah ada ramai-ramai, minta maaf, ada kanak-kanak yang ramai-ramai tadi datang bermain, tak datang berlari sana, berlari sini. Ada dua tanggungjawab. Satu, tanggungjawab ibu bapa, pastikan anak-anak tadi berada di sebelah ibu bapa, katakanlah, supaya dia dapat dikawal di bermain. Satu cara. Yang kedua, kalau kata dia sama dia dah seronok tu, bagi dia main. Tapi ada syarat, main dengan diam-diam. Main jangan bising-bising. Kita pun pernah zaman kanak-kanak dulu kan. Kita pergi masjid, memang separuhnya masuk umur dah 2, dah 3 memang bermain lah. Main curi-curi kasut, main curi makanan, main curi pengetuk pemukul beduk apa kan. Itu zaman kita kanak-kanak main cuit sana, cuit sini, satu ketawa, satu tak ketawa. Tapi salam tetap salam. Itu zaman kita kanak-kanak lah. Kalau tengok bagus je, belakang bersusun aja. Tapi masa kita sembahyang, waktu Pak Imam atau pakcik-pakcik kita sembahyang tu, itulah yang nakal dia. Dan Alhamdulillah kenakalan kita istiqamah sampai hari ini. Tapi kalau kita tidak meraihkan anak-anak kita, khawatir dia lari dan dia cabaran mendatang ini lebih hebat. Kalau kita tidak mendekatkan anak-anak ke masjid, generasi-generasi ini ke masjid, kata kita tahu hari nanti kita takut dia. Walaupun dia bermain sekarang ini, biarkan dia bermain dalam keadaan usia kanak-kanaknya. Yang tak cantik apa tuan-tuan? Dah tua-tua pun bermain, dia tak, itu tak cantik. Itu pun nak main-main juga. Tengah-tengah tu dia cuit sana, cuit sini. Nak juga gua-gua kan. Itu kan. Allah alam tuan-tuan, kita dah tua-tua pun tak gua juga. Kawan-kawan lama. Daftar kawan lama tahun depan tak ada lagi dah. Tahun ni aja ada boleh cuit-cuit sikit je. Kita nak imam makan takbir dan sebagainya. Allah alam. Sementara ada nikmat, ada kawan tuan-tuan. Kita dah masuk di hari Ramadan. Semoga Allah menerima kita. Dan Alhamdulillah saya katakan tadi, Ramadan memberi peluang kepada kita dalam berbagai amal ibadat. Dan saya yakin dalam kata Nabi SAW, bulan Ramadan ini kita menghidupkan dengan Al-Quran. Kata Nabi SAW, kenapa dengan Quran? Kata Nabi, Iqra'ul Quran, fa innahu ya'til yawmul qiyamah syafi'an li ashab. Bacalah Al-Quran, kerana Al-Quran akan datang kepada tuannya nanti. Kita yang membacanya, syafi'an, akan memberi syafaat kepada kita, akan meringankan azab kita, akan memberikan orang kata penambahan amal ibadat kita, memberatkan timbangan amal kita di sisi Allah Subhanahu wa taala pada yaumul mahsyar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumul qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran kerana Al-Quran akan datang kepada kamu sebagai pemberi syafaat pada hari yaumul mahsyar. Perbandingan lagi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, masalul mu'min alladhi yaqra'una al-Quran masalul utrujah. Bandingan orang yang membaca Al-Quran tadi mahir, kata Nabi, seperti seorang yang ada yang seperti lemau kasturi atau lemau madu yang manis, tuan. Apa sifatnya? Raihuha tayyibun wa ta'muha tayyibun. Baunya wangi, rasanya pun juga sedap. Dan perbandingan orang Muslim, orang mukmin yang tidak membaca Al-Quran seperti buah tamar. Apa dia buah tamar? Dia kata tidak ada rasa tapi bau dia manis. Tamar tak ada bau Tamar tak ada bau tapi buahnya manis. Ada kemanisan tapi tak ada kebauannya. Tapi kalau orang yang mukmin yang membaca Al-Quran, istiqamah membaca Al-Quran, dia seperti utrujah, seperti lemon yang amat itu, baunya pun wangi, rasanya pun manis. Itulah insya-Allah tuan-tuan. Dan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi, kata Nabi, allazi yaqra'ul Quran wa huwa mahirun bih ma'asfaratil kiramil bararah. Adapun orang yang mahir membaca Al-Quran, dia seperti disertai mahir membaca Al-Quran, dia akan disertai dengan barisan para malaikat yang baik lagi mulia. Wallazi yaqra'una al-Quran wa yatata'ta'a fihi.
Dan ada pun orang yang membaca Quran. Kita baca Quran tadarus tuan, dapat kumpulan yang lambat, dapat kumpulan yang perlahan baca, dia tak artinya merangkak-rangkak, baca melengkap, bukan bacanya perkataan sekali 10 perkataan, 2 salah, salah sebut, salah tajwid, salah baris, salah panjang, tapi bersusah-susah kerana membaca Al-Quran. Kata Nabi, orang itu akan ada 2 pahala. Satu pahala ialah membacanya, satu pahala lagi ialah bersusah-susah nak membetulkan satu sebutan tu 4 kali. Katakanlah, tapi kalau orang kata kumpulan ni, malas aku nak masuk kumpulan ni. Tapi sebenarnya kalau kita berusaha membetulkan, di sisi Allah 4 kali sebut, 4 kali percubaan, 4 kali membetulkan tadi, ada setiap kesalahan atau percubaan tadi ada pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah tuan-tuan InsyaAllah tuan-tuan, saya teruskan perbincangan kita dalam perkara yang telah kita bincangkan, iaitu beriman kepada malaikat. Beriman kepada malaikat adalah salah satu daripada rukun iman yang 6 yang wajib sebagai seorang Muslim kita beriman kepada rukun iman yang 6, iaitu beriman kepada malaikat. Apakah malaikat? Malaikat adalah merupakan makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sifat malaikat? Sifat malaikat itu ialah hamba Allah Subhanahu wa taala yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada cahaya. Khalaqahumullahu min nur, kata para ulama. Dia dijadikan oleh Allah daripada cahaya. Datang mana dalil yang mengatakan malaikat itu diciptakan oleh Allah daripada cahaya? Ini hadis Nabi SAW yang diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha. Katanya Nabi SAW bersabda, apa kata Nabi? Khuliqatil malaikatu min nur wa khuliqal jannu min marijin minan nar wa khuliqa adama mimma musifa lakum. Apa kata Nabi SAW? Iaitu Nabi bersabda, malaikat itu diciptakan oleh Allah daripada cahaya. Dan jin pula diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada api yang menyala. Dan Adam, iaitu manusia, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang telah diterangkan. Apa yang diterangkan oleh Nabi SAW tentang penciptaan manusia. Kullukum li Adam wa Adam min turab, kata Nabi. Setiap di antara kamu adalah dari keturunan anak cicit Adam. Dan Adam itu, kata Nabi SAW, diciptakan oleh Allah daripada tanah. Sebab kalau kita baca talqin, dari tanah kamu datang, kepada tanahlah juga kita dikembalikan apabila kita menghembuskan nafas yang terakhir. Dan bagaimana hukum beriman kepada malaikat? Mengingkari kewujudan malaikat, tidak percaya kepada malaikat yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia merosakkan, membatalkan iman kita. Kenapa? Beriman kepada malaikat ialah salah satu daripada rukun iman yang 6. Kenapa dikatakan ataupun menjadi dalil kepada rukun iman yang 6 itu sebagai hujah bahawa manusia kita, orang yang beriman, wajib beriman kepada malaikat? Ada dalil daripada Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 285. Apa kata Allah? Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini? Nabi SAW, Nabi, bukan kita ni, Nabi sendiri, iaitu Nabi kita Muhammad SAW beriman, telah beriman kepada apa yang telah diturunkan oleh Allah kepadanya.
Artinya dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Nabi beriman kepada apa yang diturunkan oleh Allah kepadanya. Dan juga orang-orang yang beriman. Apa sifat Nabi dan apa sifat orang yang beriman? Kullun amana billah. Semua orang yang beriman, namanya dia beriman, dia mesti beriman dengan Allah. Kalau beriman dengan Tuhan lain daripada Allah, tidak nama iman, namanya kafir. Namanya kafir. Kalau beriman selain daripada Allah, tak kisahlah Tuhan apa, Tuhan hantu ke, Tuhan anamisma ke, konsep Trinity ke, Tuhan dia percaya pada pokok ke, ataupun dia tak percaya Tuhan. Ini orang kata kumpulan etis, dia tak percaya Tuhan, bagi dia Tuhan tidak ada. Ini orang kata pemikiran komunisme ataupun etism yang merosak. Tidak ada Tuhan, tidak ada agama dalam hidup ini. Manusia bebas mutlaknya atas aku dirinya sendiri. Agama menjadi penghalang. Tuhan tidak ada dalam kehidupan. Semua manusia sama saja, tak perlu kepada Tuhan. Kullun amana billah. Semuanya beriman kepada Allah, dan semua para nabi dan orang-orang yang beriman tadi beriman kepada para malaikatnya dan kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya. Mereka berkata, orang yang beriman, dan Nabi SAW berkata, la nufarriqu baina ahadin min rusuli. Kami tidak membezakan seorang yang lain dengan seorang daripada rasul-rasul. Artinya tidak ada perbezaan antara orang yang beriman daripada Adam sampai Muhammad, sampai hari kiamat. Kalau dia beriman, dia mesti beriman kepada perkara-perkara ini, dan salah satu pula ialah daripadanya beriman dengan para malaikat. Hukum beriman dengan malaikat adalah wajib kerana ia adalah merupakan satu rukun daripada rukun iman yang 6. Dan bagaimana penciptaan Allah Subhanahu wa taala kepada malaikat yang telah disebutkan tadi. Dan para malaikat dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau dari sudut ayatnya, malaikat dijadikan oleh Allah lebih dahulu daripada manusia. Siapa diciptakan dulu, malaikat ke manusia? Malaikat ke manusia? Yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada dalam Al-Quran, Allah menjadikan malaikat dahulu. Kenapa Allah menjadikan malaikat? Kita ni manusia, dia jadikan Adam lambat dah. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 30, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Balik kepada sejarah, siapa yang Allah ciptakan dulu, manusia atau malaikat? Berdasarkan ayat ini, apa kata Allah? Dan ingatlah kamu wahai manusia, ketika Allah berfirman kepada malaikat. Allah bercakap kepada malaikat. Apa perbuatan ataupun percakapan Allah kepada malaikat? Pemberitahuan Allah kepada malaikat. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Wahai malaikat, aku nak lantik manusia sebagai khalifah di muka bumi ini. Ini kata Allah. Allah bersifat berkata-kata, kalam Allah. Allah berkata-kata dengan malaikat. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku hendak menjadikan manusia ini sebagai khalifah. Allah ada dua pilihan pada ketika itu. Dia boleh pilih malaikat, dia boleh pilih manusia. Manusia tak wujud lagi di dunia. Adam ketika itu di syurga. Tapi Allah nak jadikan siapakah penghuni di dunia ini? Siapakah penghuni di dunia ini? Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Aku nak jadikan manusia sebagai
penghuni, sebagai khalifah, sebagai pemimpin, sebagai pentadbir, sebagai penduduk di muka bumi ini. Apa kata malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala? Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima. Kata malaikat kepada Allah, kenapakah kamu nak pilih, wahai Allah, menjadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi ini? Kenapa, kata malaikat tadi? Kan baik kalau jadikan malaikat. Nanti kita akan jumpa bagaimana sifat-sifat malaikat. Apa yang malaikat protes ataupun malaikat bertanya kepada Allah, alasan apa yang Allah nak berlantik manusia sebagai khalifah? Malaikat mengingatkan atau bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, siapakah nanti yang akan merosakkan bumi ini nanti? Siapakah yang akan melakukan pertumpahan darah, berbunuh sesama manusia? Senangkah kalau engkau jadikan kami, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kankah senang engkau jadikan kami yang sentiasa bertasbih, mensucikan, memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Malaikat minta, kalau bayangkan tuan-tuan, dibayangkan kita tidak, manusia tidak menjadi penghuni dunia, malaikat jadi penghuni dunia, agak-agak aman tak tuan? Mana? Tak ada masalah nak panggil orang ke masjid, tak ada masalah nak siapa nak turunkan hujan, semua kerja dah teratur dah. Yang duduk di masjid, duduk saja di masjid. Yang mengaminkan, kerjanya amin saja. Yang tunggu, semua para malaikat dengan tugasnya. Semua yang memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, semua para malaikat taat kepada Allah. Tapi dia bagi tugas itu kepada siapa? Kepada manusia. Dalam manusia ni jawabnya apa? Pertama, sifat manusia, ada yang kafir, ada yang beriman. Hari ini ada yang kafir, tak percaya langsung, menolak langsung, tidak percaya, tidak beriman dengan segala tadi. Mereka bukan orang yang beriman, bukan orang Islam. Mereka memilih cara hidup yang demikian. Dan sebagian kita pula, alhamdulillah, Allah berikan nikmat iman kepada kita. Itu sifat manusia. Ada yang beriman, ada yang tidak beriman. Dalam manusia yang beriman pula, apa dia? Ada dua lagi sifat. Satu, manusia yang beriman sekadar pada namanya, mengaku tiada Tuhan melainkan Allah, Nabi Muhammad itu pesuruh Allah, imannya sekadar keimanan apa? Islamnya sebagai iman percaya sahaja. Dalam manusia beriman terbagi pula pada dua. Satu, manusia yang benar-benar beriman. Satu, manusia yang beriman wa na'udzubillah, tidak pula mentaati, mengimani dengan penuh keyakinan dan dengan penuh ketaatan sebagai manusia yang taat kepada Allah. Ini dipanggil manusia muslim tetapi asi, melakukan dosa. Itu sebab bulan Ramadan ni, bila kita bicara bab Ramadan, bab ibadat, bab hukum hakam, ada dua pandangan ulama. Apa hukum seorang tidak sembahyang? Apa hukum seorang tidak berpuasa? Katakanlah, apa hukum seorang itu tidak menunaikan zakat? Apa hukumnya? Hukumnya ada dua. Satu, kalau dia tidak bersembahyang. Kenapa tidak bersembahyang? Aku ni sibuk lah, aku tahu sembahyang ni wajib. Aku tahu sembahyang ni wajib. Nantilah aku muda lagi, aku sibuk lagi. Tak, aku itu. Tapi dia tahu wajib. Tapi masa tak ada lah. Ada masa nanti aku datang lah. Tapi dia tahu sembahyang itu wajib. Ini disebut sebagai orang Islam tetapi yang melakukan dosa. Tetapi kalau ada orang Islam yang tidak bersembahyang tetapi menafikan hukum sembahyang. Aku tak percaya sembahyang ni wajib, aku tak percaya. Tak ada sembahyang dalam istilah hidup aku ni. Alhamdulillah. Jawabnya, itu khawatir
menafikan hukum kefarduan sembahyang tadi merosak dan membatalkan iman. Begitu juga puasa. Puasa ada orang tak puasa. Kenapa tak puasa? Banyak kerja nak siapnya, lagi nak raya, lagi banyak projek rumah nak siap. Habis puasa kerja tengah panas, sekarang cuaca tengah panas, apa lagi cair lagi tu. Nantilah aku baru 30, muda lagi, nanti 45 nanti. Dah tua nanti baru aku puasa. Aku tahu puasa tu wajib. Tapi susah baru nak suruh dia kata. InsyaAllah satu hari nanti itu. Aku puasa tapi aku puasa mana yang aku dapat. Apa dapat 15 hari pun okey juga. Langsung dapat 5. 30, 15 dapat 30 kalau markah apa pesa je. Dapat 50 markah, okey lah lulus. Tak? Tapi dia tahu itu kewajipan. Maka dia dipanggil manusia seperti ini, manusia yang beriman tetapi melakukan dosa di sisi Allah. Dosa besar ke dosa kecil ke, tetapi tidak membatalkan iman. Tetapi sampai menafikan, mempersendakan, mengejek, menafikan hukum kefarduan puasa, mempersendakan hukum kefarduan puasa, memperlekeh, mengejek, na'udzubillah, itu khawatir dia merosakkan iman, boleh membatalkan iman. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala tentang penciptaan manusia di atas muka bumi ini dengan malaikat, maka terjawab dari ayat Allah tadi, Allah menciptakan malaikat terlebih dahulu daripada manusia. Kenapa? Malaikat bertanya kepada manusia, kepada Allah, kenapa Allah ingin melantik manusia menjadi penghuni dunia ini, sedangkan lebih baik Allah melantik dan meletakkan malaikat untuk menjadi pentadbir, penduduk di atas muka bumi ini tanpa manusia. Kenapa sifat malaikat? Kata Allah, wa nahnu nusabbihu bihamdika. Kami ini sentiasa memuji dan bertasbih kepada kamu dan mensucikan kamu wahai Allah. Sedangkan para manusia yang akan dilantik tadi akan melakukan kerosakan, akan melakukan pembunuhan. Nampak tuan-tuan ni, dunia hari ni apa jadi tuan-tuan? Kerja-kerja siapa ni? Kerja-kerja tangan manusia. Itu yang kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain, zaharal fasad fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Kehancuran dan kerusakan di atas muka bumi ini yang kita tengok hari ini, kenapa berlaku kemusnahan, kerusakannya? Zaharal fasad fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas, dengan apa yang telah dilakukan oleh tangan-tangan manusia. Hari ini Palestin hancur tuan-tuan. Kota Gaza kalau dibuka pada sejarah tuan-tuan, berapa umurnya? 1000 tahun, lebih 2000 tahun sejak zaman Nabi Musa AS. Tapi kalau nak dihancurkan tuan, hari ini hancur ini. Hantar satu peluru habis. Masjid nak katakan tuan-tuan, nak bina berapa tahun? 3 tahun baru siap. Kalau nak hancur macam hantar satu peluru pandu habis saja dah. Nak lahirkan seorang manusia kena tunggu 9 bulan 9 hari. Nak membesarkan seorang manusia daripada kanak-kanak, daripada bayi sampai ke besar 12 tahun, 15 tahun, 50 tahun barulah jadi manusia. Tapi nak membunuh seorang manusia, Allahu Akbar. Berapa nilai manusia di kalangan mata manusia hari ini? Berapa nilai harganya? Agak-agak tuan-tuan. Kalau tak kena gaya tuan-tuan, nilai kita pada manusia yang lain silap-silap RM20. RM20 je tuan-tuan. RM20 boleh berlaku pertumpahan darah. Contoh, ada kes-kes yang berlaku tak? Anak lagi dadah katakan, budak geng-geng dadah ni nak cari duit.
Cari tak banyak, nak selesaikan masalah hari tu je lebih ketagihan. Nak pakai 20-30 ringgit je. Minta tak dapat, bila tak dapat kecil besar orang tua ni. Kena orang tua kan. Akhirnya nilai harga ayahnya sendiri. Wa na'udzubillah, mak dia sendiri, anak dia sendiri, RM20 je. Tak dapat RM20, matilah orang tua. Wa na'udzubillah. Ini nilai manusia hari ini pada kacamata manusia. RM10, RM20 aja. Kerana RM10 bertekak, kerana RM10 tak dapat, kerana RM10 tak puas hati, yang mengalir darah, yang mati nyawa, diputus, dicabut. Ini hari ini gambaran Allah Subhanahu wa taala bila nak menciptakan malaikat sebagai khalifah. Malaikat mengingatkan Allah kenapa dijadikan manusia sebagai penghuni dunia. Manusia akan melakukan kerosakan. Sedangkan malaikat diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sentiasa memuji, bertasbih, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa sifat malaikat di sisi Allah Subhanahu wa taala? Sifat malaikat di sisi Allah Subhanahu wa taala sentiasa mentaati Allah Subhanahu wa taala. Ini kata Allah Subhanahu wa taala, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Sifat malaikat ini sentiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia tidak tidak menderhaka, tidak mengingkari perintah Allah Subhanahu wa taala, dan dia menunaikan apa yang diperintahkan oleh Allah seperti mana diperintahkan. Dia buat apa yang kita ni manusia tuan-tuan dengan sifat malaikat jauh beza. Kita bekerja jadi cikgu lah, kita bekerja jadi pekerja lah. Kita bekerja jadi pekerja lah katakan. Atau jadi imam lah. Imam ya tak? Mula-mula jadi imam, sebelum jadi imam apa? Noja. Lepas dari noja, Bilal. Lepas jadi Bilal, imam 2. Lepas jadi imam 2, imam 1. Cuba kita dibagikan jawatan noja je, tak naik pangkat. Apa perasaan? Saya dah lama lah minta lah tukar suka sama suku. Malaikat ada tak permintaan tukar suka sama suku? Saya ni jaga neraka aje lah, bagilah jaga syurga. Ya tak? Kenapa? Syurga sejuk, neraka panas. Kalau dibagi manusia jadi penjaga syurga dengan satu lagi manusia jadi penjaga neraka, macam mana nak buat kan? Tidak silap dia buat permohonan pertukaran tukar suka sama suku. Ataupun dia panggil kau rasa sekejap, aku rasa sekejap. Ada tak sifat malaikat seperti itu? Kata Allah Subhanahu wa taala, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Para malaikat sifatnya di dalam menjalankan amanah dan tugas Allah Subhanahu wa taala, dia tidak ada menderhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia menunaikan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita lihat dekat situ, iaitu menggambarkan kepada kita bahawa sifat malaikat mempunyai satu keistimewaan yang tidak sama dengan sifat manusia. Manusia ni ada, kita ada sifat ingkar, kita ada sifat derhaka, kita ada sifat melawan, kita ada sifat nak tukar, nak yang baik, nakkan yang baik, nakkan yang baik. Ini kalau kita lihat daripada penciptaan Allah Subhanahu wa taala tentang malaikat yang diciptakan oleh Allah. Wajib kita percaya tadi, kerana apa? Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk menjadikan malaikat itu sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat dengan manusia apa persamaannya? Makhluk. Dua-duanya makhluk. Kenapa malaikat makhluk? Kerana dia ciptakan. Malaikat bukan khalik, malaikat makhluk. Apakah yang khalik? Khalik hanya Allah. Selain daripada Allah, bukan khalik. Selain daripada Allah, walaupun malaikat tadi kekal katakanlah menjaga syurga, tetapi dia bukan pencipta. Dia adalah dicipta
ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Okey, apakah malaikat tadi, bagaimana sifatnya? Bagaimana ciri-ciri umum malaikat dan apa perbezaan malaikat dengan manusia? Satu, pada penciptaan, iaitu malaikat diciptakan oleh Allah daripada cahaya. Manusia diciptakan oleh Allah daripada tanah. Yang kedua, manusia ada lelaki, ada perempuan. Manusia ada lelaki, ada perempuan. Sekarang ni bukan ada lelaki, ada perempuan aja. Ada yang tidak lelaki, tidak perempuan. Macam? Sekarang ada gender yang ketiga. Generasi jantina yang ketiga. Tidak lelaki dan tidak perempuan. Unsur kita tuan ini manusia. Yang lelaki mengubah sifatnya menjadi perempuan, yang perempuan mengubah sifatnya menjadi lelaki. Lepas tu nak diiktiraf pula sebagai salah satu generasi baru. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala kata fitrah penciptaan Allah dia jadikan lelaki min zakarin wa untha. Allah jadikan manusia ini lelaki dan perempuan. Tiba generasi baru hari ini tidak lelaki dan tidak perempuan, kena diiktiraf. Kena diiktiraf lah. Sekarang ni mereka sedang menuntut untuk diiktiraf sebagai generasi ketiga. Ni ruang salat lelaki, itu ruang salat perempuan. Generasi ketiga dia minta ruang salat lagi. Kat mana? Yang kat atas tu nanti dia kata ini untuk jenis kami pula nanti. Dah ada tuan-tuan, dah ada permintaan. Kalau Kristian, mereka dah mengiktiraf transgender sebagai satu generasi. Dah ada father yang bukan lelaki, bukan perempuan. Dah ada gereja yang bukan untuk lelaki dan khusus untuk kumpulan transgender. Dah mengiktiraf pula perkahwinan sesama jenis ataupun transgender tadi. Lelaki boleh kahwin lelaki, perempuan boleh kahwin perempuan, kahwin boleh Alhamdulillah, transgender telah diiktiraf dan itu diiktiraf sebagai generasi ketiga ataupun jantina yang ketiga. Alhamdulillah, Islam tidak terima. Okey, apa sifat malaikat? Malaikat tak ada lelaki, tak ada perempuan. Tak ada bin, tak ada binti. Nak dinasabkan pada siapa? Tak tahu. Dia tidak lahir daripada peranakan. Dia tidak lahir daripada hubungan lelaki dengan perempuan menyebabkan malaikat itu dijadikan. Sifat manusia dilahirkan daripada hubungan lelaki dan perempuan. Tetapi sifat malaikat, dia tidak ada lelaki, dia dijadikan oleh Allah atas apa yang Allah kehendaki. Jadi Allah nak kehendak bagaimana? Itu kehendak Allah. Itu kehendak Allah. Berapa Allah nak jadikan malaikat? Wa ma ja'alna iddatahum illa fitnatan lil ladzina kafaru liyastayqinal ladzina amanu. Apa kata Allah? Berapa jumlah malaikat? Berapa bilangannya? Wallahu a'lam. Kata Allah, wa ma ja'alna iddatahum. Tidak kami jadikan bilangan tentera Allah tadi atau malaikat-malaikat tadi kecuali fitnah, ujian. Kepada siapa? Ujian kepada mereka yang kafir. Liyastayqinal ladzina amanu. Bagi orang yang beriman, berapa pun jumlah malaikat tak ada masalah. Kenapa kita tahu? Allah berkuasa. Allah berkehendak. Apa yang Allah kehendak, apa yang Allah hendak, apa yang Allah kudratkan, apa yang Allah mahukan, apa yang Allah kuasakan, Allah berkuasa untuk menjadikan berapa bilangan malaikat ini. Kita tidak tahu. Dan tidak ada proses kelahiran malaikat seperti mana kelahiran seorang manusia. Seorang manusia lahir mesti ada hubungan lelaki dan perempuan. Kalau yang halal namanya nikah. Kalau yang haram namanya zina. Lelaki kahwin lelaki sampai ke kiamat takkan beranak. Perempuan kahwin perempuan takkan sampai kiamat pun takkan dapat melahirkan anak. Yang boleh melahirkan anak ialah lelaki
dan perempuan. Allah jadikan makhluk antara manusia tadi berpasang-pasangan, ada lelaki, ada perempuan. Makhluk yang lain ada jantinanya, kalau binatang ada jantan dan betina, kalau bunga ada jantan betina, kalau pokok ada pokok jantan betina. Tetapi pada malaikat tidak ada lelaki ataupun perempuan. Jadi tak tanya nak dibinkan siapa, nasabnya sampai ke mana. Nasab malaikat ni sampai ke Jibril ni tak ada. Dia tak ada nasab tu sampai kat siapa-siapa. Kalau kita nasab sekarang, orang nak cari nasab kita ni sampai kepada Nabi tak? Nasab kita ni sampai kepada siapa? Nasab kita boleh cari nasab kita. Tapi malaikat dia tidak ada nasab. Dia tidak mempunyai jantina, lelaki dan perempuan, dan dia tidak lahir atau bilangannya tidak bertambah kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kehendak itu adalah bilangannya kehendak Allah. Nanti orang tanya, Ustaz, malaikat ni banyak tu Ustaz, ramai ke? Kenapa? Ada yang nak cabut nyawa satu hari, berapa orang mati? Berapa orang mati? Jadi kalau malaikat Israel ni ada berapa bukan? Nama aja satu Israel, cabut nyawa. Agaknya Israel ni kat Melaka ada satu, kat Kelantan ada satu, kat Malaysia aja kurang-kurang ada 10 Israel. Allah. Ya tak? Itu rahsia ilmu Allah, ilmu yang namanya perkara yang wajib kita imani, iaitu perkara ghaib. Allazi la yu'minuna bil ghaib. Malaikat satu di antara cirinya kita beriman dengan perkara yang ghaib, yang tak nampak, yang tidak kita ketahui, yang tidak dapat kita pegang, yang tidak dapat kita buktikan tentang berapa kewujudannya, tetapi kita beriman. Kerana apa? Sifat orang yang beriman, dia beriman kepada perkara ghaib. Jadi kalau kita lihat dekat situ, satu yang pertama, sifat malaikat tadi, dia tidak mempunyai jantina. Yang kedua, dia tidak berkahwin dan tidak berketurunan. Saya katakan tadi, dia tidak ada sifat nak bernasab, berkahwin, dia kena kahwin ni, tidak ada. Dia tidak ada anak, tak ada cucu, tak ada cicit, tak ada nantu, tak ada apa, tak ada. Tugasnya saja. Yang ketiga, malaikat tadi tidak tidur, tidak makan dan tidak minum. Tak ada sakit, tak ada tua. Umur malaikat berapa? Umur malaikat berapa tak? Tak ada. Kita tak ada umur malaikat. Malaikat tak ada tarikh lahir, malaikat tak ada tarikh orang kata tadi. Malaikat tidak ada umur seperti mana manusia. Kita membilang hari umur kita, tuan-tuan. Masa lahir kita kecil, masa dah besar kita ada. Dah tua lain. Dah tua lagi kita sekarang menunggu apa? Menunggu masa bila ajal aku akan sampai. Jadi adanya malaikat tadi, dia tidak berhajat kepada makan dan minum seperti mana sifat manusia. Dia tidak berhajat kepada penat, ngantuk, letih. Penat, tuan-tuan. Antara malaikat yang orang, ada budak tanya saya itu, Ustaz, malaikat Israfil ni buat apa sekarang? Budak kecil tanya saya ni, malaikat Israfil ni buat apa sekarang? Dia kata malaikat maut ada kerja. Malaikat yang turunkan hujan ada kerja. Sekarang hujan dah panas. Malaikat Israfil buat apa sekarang? Macam mana nak jawab Malaikat Israfil apa tugas dia? Meniup sangkakala. Pegang aja. Macam mana sangkakala? Wallahu a'lam. Dah beribu jutaan tahun dunia ni, malaikat tu pegang lagi tak? Menunggu adhan tiupan tak? Tunggu tiupan. Nak tunggu perintah Allah. Bila nak ditiup sangkakala, tanda satu kiamat akan datang. Tiupan yang pertama. Tiupan yang kedua, manusia akan dibangkit daripada kubur masing-masing. Kalaulah kita manusia, dia bagi tugas meniup sangkakala, penat tak kadang? Pegang jangan banyak. Suruh pegang tongkat satu, kau duduk kat sini 3 hari 3 malam. Macam dah mengantuk kita tak? Malaikat dah puluhan jutaan tunggu sahaja
Tak ada perasaan dia penat, tak ada perasaan minta lah tukar kerja lain, aku ni pegang ni. Tidak ada, tuan-tuan. Sifat malaikat la ya'sunallah ama amara. Dia tidak sama sekali menderhaka kepada Allah dengan apa yang diperintahkan kepada dia. Jadi soalan tu saya pun terkenung. Budak darjah 4 boleh tanya saya soalan tu. Apa malaikat Israfil buat? Jawabnya, malaikat Israfil bersedia menunggu sahaja perintah Allah, walaupun berapa tahun, ribuan, jutaan tahun, selagi mana tidak ada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala untuk malaikat Israfil meniup sangkakala. Adakah dia tidur? Tidak. Adakah dia rehat? Tidak. Adakah dia lari ponteng kerja? Tidak. Dia tidak seperti itu. Tidak seperti sifat-sifat manusiawi. Mereka semua adalah mereka tidak tidur, dia tidak mengkata makan dan minum, tidak ada ingkar kepada perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keenam, yang keempat, dia tidak dapat dilihat oleh manusia. Sifat malaikat ini tidak dapat dilihat oleh manusia, tetapi boleh juga dilihat oleh manusia. Dalam beberapa kejadian, nanti kita akan jumpa ayat hadis bagaimana Nabi SAW didatangi oleh satu orang yang nampak macam bermusafiran, berjalan jauh dalam musafir. Dia datang dalam satu majlis Nabi SAW. Apa dia bertanya kepada Nabi? Dia bertanya kepada Nabi tentang iman, tentang Islam, tentang ihsan. Bila Nabi menjawab tentang iman dengan betul, dia pun kata betul. Nabi jawab tentang Islam, dia pun berkata betul. Nabi jawab tentang ihsan, dia pun jawab betul. Nabi jawab tentang kiamat, dia tanya betul. Lepas tu dia beredar tinggalkan majlis. Sahabat dia kan, siapa ya Rasulullah? Boleh bertanya, Nabi jelas, lepas tu dia kata dia jawab betul. Maksudnya dia yang mengajar Nabi SAW. Bila dah beredar, barulah Nabi memberitahu sahabat yang datang bertanya tadi bukan manusia. Itu adalah malaikat. Jadi sifat yang kedua, walaupun malaikat ni ada sifatnya gaib, tetapi ada malaikat yang Allah beri izinkan bersifat dengan sifat semacam manusia. Boleh turun ke bumi, duduk macam manusia. Tu tengok nampak macam kadang duduk kat celah tiang kan. Allah Alam nampak. Itu kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, izin Allah Subhanahu wa ta'ala atas Allah boleh melakukan apa yang dia kehendaki. Walaupun malaikat secara umumnya adalah makhluk yang gaib yang tidak dapat dilihat oleh panca indera manusia, tapi ada peristiwa-peristiwa yang berlaku, malaikat boleh menjelma sebagai manusia. Nanti kita akan jumpa apakah ciri-ciri yang kita imani malaikat tadi. Malaikat ini juga disebut sebagai tentera-tentera Allah, pengawal-pengawal Allah ataupun makhluk yang diciptakan oleh Allah. Ini dipanggil tentera-tentera. Wa ma ya'lamu junuda rabbah. Kamu tidak mengetahui berapa bilangan tentera-tentera Allah. Itu kadang-kadang orang berperang, macam-macam kisah peperangan. Kalau dulu yang hidup ni, dia berperang Afghanistan, perang dengan Rusia. Tak tahu dari mana dengan segala tentera Rusia yang begitu canggih, tiba-tiba boleh kalah dengan tentera Afghanistan. Tentera yang datang tu, peluru yang datang tu pelik-pelik, apa jenis tak tahu. Ada yang datang macam burung, ada yang datang macam batu dan sebagainya. Itu siapakah makhluk tadi? Hanya yang kita harap ialah tentera-tentera Allah yang Allah boleh menghantar dalam bentuk-bentuk malaikat yang menjadi tentera mengalahkan musuh-musuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kehendak Allah. Tapi jangan duk harapkan benda itu saja. Pertolongan Allah datang, kita tak tahu macam mana kebetulan. Tetapi bagaimana nak dapatkan pertolongan Allah? Pertolongan Allah akan datang apabila manusia menolong Allah Subhanahu wa ta'ala, mempertahankan kedaulatan agama Allah Subhanahu wa ta'ala,
menolong orang-orang Islam yang lain. Allah Subhanahu wa taala, in tansurullah yansurkum. Jika kamu menolong Allah, Allah akan menolong kamu. Cuma pertolongan Allah ni datang boleh. Kita tak tahu dari mana datang. Dari mana datang pertolongan Allah. Itu yang kalau kita, walaupun tidak wajib kita percaya minat malaikat ini, kita akan beriman atau percaya ada satu malaikat namanya malaikat hafazah. Malaikat apa? Malaikat hafazah. Malaikat ni menjaga, tuan-tuan. Tiba-tiba terbakar rumah, budak umur 2 tahun selamat tak terbakar. Ya tak? Itu pun heran. Macam mana satu rumah terbakar, tiba-tiba budak umur 2 tahun ni selamat. Katakan, siapa yang menyelamatkan tu? Wallahualam. Tak ada orang selamatkan dia. Katakanlah runtuhan batu bangunan nampak, katakanlah hari yang kelima dapat keluarkan seorang budak. Kalau cukup semua dah meninggal dah. Ini dipanggil kita secara tak betul ialah yang menjaga, yang melindunginya ialah malaikat hafazah. Satu malaikat yang kita tak wajib percaya dalam bilangannya, tapi ada malaikat yang kerjanya atau tugasnya menjaga, menyelamatkan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Yang kadang-kadang benda tu tak masuk di akal. Kenapa macam mana boleh berlaku? Macam mana boleh selamat? Macam mana boleh hidup? Tetapi Allah melindungi dengan menurunkan malaikat untuk yang pelik-pelik dah seminggu gempa bumi, katakanlah ada budak boleh keluar lagi, orang tua semua dah mati dah, tiba-tiba budak boleh terlindung lagi dalam bangunan. Kalau ikut akal, seminggu tak makan tu ya, seminggu tak makan, yang putuslah kita, udara tak ada, dan sebagainya. Tetapi rahmat Allah yang sifat menghidup dan mematikan, itu kuasa Allah. Allah boleh menghantar malaikat yang namanya hafazah. Ini banyak kejadian-kejadian kadang-kadang tak masuk berlaku, tak masuk akal berlaku. Dan kalau kita mengira, ya Allah, ada malaikat yang Allah hantar untuk melindungi insan tersebut daripada yang. Jadi kalau kita lihat, tuan-tuan, itu sebahagian daripada penciptaan Allah ke atas malaikat yang wajib kita imani. Dan ciri-ciri umumnya saya katakan tadi, dia tidak ada jantina, tidak berkahwin, tidak makan, tidak minum, tidak dapat dilihat oleh manusia. Dan sifat yang terakhir, dia sentiasa beribadat, tidak tidak mengingkari perintah Allah Subhanahu wa taala, dan tidak melakukan maksiat seperti mana seorang manusia yang kita ini sebagai manusia kadang-kadang beribadat, kadang-kadang buat maksiat, kadang-kadang taat, kadang-kadang tak taat. Ini sifat manusia. Sifat malaikat, la ya'sunallaha ma amarahum, tidak wayaf'aluna ma yu'marun. Mereka semua mentaati kepada Allah, tidak menderhaka kepada Allah, dan melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penuh ketaatan. InsyaAllah kita akan jumpa pada siri yang akan datang. Masa Ramadan tak tempat, Ramadan bulan hujung tak tunggu yang tempat. Maaf, selamat menyambut Hari Raya. InsyaAllah bulan Ramadan ini saya minta kita doa sama-sama imarahkan masjid kita ini, InsyaAllah. Yang ketiga ialah jadikan masjid bulan Ramadan ini mengeratkan ukhuwah dan kepaduan di antara kita, InsyaAllah, pada pegawai syarak, pada lembaga masjid, atau program-program yang dapat mendekatkan masyarakat kita kepada masjid. Dan Alhamdulillah saya nampak kesedaran ataupun semangat untuk kembali kepada masjid boleh dikatakan meningkat sekarang. Di sinilah tempat kita nak mengadu dalam 1001 cabaran hidup yang tidak menentu ini. Mengadu kepada manusia, mungkin orang boleh tolong, mungkin orang tak boleh tolong. Nak mengadu pada siapa? Mengadulah pada Allah yang tidak pernah jemu mendengar keluhan, rintihan masalah kita. Apa senjatanya pada kita? Tidak lain ialah berdoa kepada Allah, mentaati segala apa yang diperintahkan, menjauhi segala apa yang dilarang. Bila kita buat perkara tadi, kita mengharapkan rahmat Allah, keampunan Allah, ihsan Allah kepada kita, diberkati untuk kita diri kita ini. Kita pun tak tahu adakah Ramadan ini terakhir untuk kita,
Kita pun tak tahu adakah Ramadan ini boleh habis 30 hari untuk kita. Jadi, boleh habis 30 hari untuk kita. Wallahu a'lam, itu hak Allah Subhanahu wa taala. Kita mengharapkan dan kita ada satu lagi tuan-tuan, ialah kita akan ada satu kewajipan di dalam bulan Ramadan selain daripada puasa tadi, ialah kefarduan menunaikan zakat. Saya tengok Amil pun dah buka kaunter kat depan. Saya rasa mungkin banyak lagi mudahkan urusan-urusan untuk orang menunaikan ibadat zakat. Dan zakat fitrah sekarang dah boleh bayar tak? Dah. Bila mula boleh bayar fitrah? Malam pertama tarawih. Artinya maghrib pertama 1 Ramadan hari itu dah boleh mula bayar. Apa hukum bayar pada waktu tu? Harus sunat disegerakan. Tiba-tiba ayah dia meninggal dunia minggu ni, pakcik hari tu ayah saya dah meninggal dunia, saya nak minta dia zakat ayah saya balik, boleh? Dia dah bayar minggu lepas, tiba-tiba meninggal dunia, minta balik, pakcik ayah saya dah meninggal dunia. Itulah sebagai memperatkan amalan ni. Boleh mula bayar pada 1 Ramadan, malam pertama Ramadan. Yang kedua, bila boleh wajib bayar? Sampai bila? Sampailah akhir Ramadan. Bila fitrah itu menjadi wajib pada kita? Wajib kepada setiap manusia. Bila dia berjumpa penghujung Ramadan, awal Syawal. Takdir macam ni. Dapat cucu lahir pukul 4 petang. Wa na'udzubillah bukan minta. Meninggal pukul 8.30 malam. Cucu tadi wajib tak difitrahkan? Wajib. Wajib difitrahkan. Walaupun kita dapat cucu tadi, wa na'udzubillah, hidupnya cuma 3.5 jam saja. Daripada pukul 6 sampai pukul 8.30. Ditakdir meninggal. Jawabnya, cucu tadi yang hidup 3.5 jam tadi wajib dikenakan zakat kerana dia berjumpa dengan sebahagian ujung daripada Ramadan atau awal Syawal. Dia hidup sehingga 29 Syawal, dia meninggal. Wajib tak? Tak wajib. Dia hidup sampai 29 Ramadan. Pukul 4 petang meninggal. Belum bayar lagi zakat fitrah. Wajib tak dia, orang anak dia waris kena bayarkan zakat fitrah? Tak wajib. Bila jadi wajib zakat fitrah? Bila dia hidup jumpa Ramadan, katalah kita dah tua ni, jumpa Ramadan, akhirnya azan maghrib, orang tu hembuskan nafas terakhir, ulapan suku, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada saudara kita meninggal pada malam raya. Pada ketika itu, si Polan tadi wajib dizakatkan fitrah. Kita dapat cucu yang baru lahir, lepas maghrib baru lahir. Dah pukul 8.30 baru dapat cucu. Wajib tak zakat? 8 suku 1 Syawal dan malam takbir tu tak wajib. Kenapa? Dia tak jumpa Ramadan. Jadi bila seorang tadi wajib menunaikan zakat fitrah, bila dia berjumpa sebahagian daripada Ramadan, dia berjumpa sebahagian daripada Syawal, maka orang itu wajib dizakatkan ke atas dirinya. Afdalnya disegerakan tadi, iaitu harusnya awal lagi kita bayar. Yang ketiga, ada waktu afdal. Waktu afdal ni ramai orang nak buat, dia kata, tapi tak terbuat kita nanti. Bila? Sebelum imam naik mimbar. Itu budaya orang Hanafi, orang India, orang Mama, orang Bangladesh. Akhirnya dia main campak aja. Itu jadinya. Dia orang ambil waktu apa? Waktu afdal. Memang waktu afdal pun membayar zakat, tapi waktu tu tak tentu terus kita nak membayar zakat. Kalau dalam amalan Malaysia ada doa, ada bilang, ada apa semua. Tapi kalau budaya orang India, dia main campak bentang satu tong ataupun satu kain, dia pun kata letak zakat. Dia campak aja, itu atas diri dia. Itu dipanggil waktu afdal.
Waktu afdal ialah apabila imam sebelum naik mimbar, itu adalah waktu afdal bayar zakat. Tapi jangan buat waktu afdal, nanti imam tak jadi kerja lain nanti. Waktu itu kita pada uruf kita ada resit, ada bukti dan sebagainya. Kecuali kalau budaya Melak Arab, Afrika, dia main campak je kan. Ramadan ni bentang itu, campak. Waktu itu waktu afdal. Yang keempat, waktu makruh. Bila bayar zakat jadi makruh? Imam dah habis sembahyang raya, baru teringat, belum bayar fitrah lagi. Pengalaman saya jumpa ramai yang terkena ni tuan-tuan. Geng-geng niaga bazar Ramadan. Dia tak tahu dah ada orang budak bazar Ramadan. Ustaz, saya hampir bazar Ramadan pukul 2 pagi, kemas-kemas balik rumah, kita ingat dapat sembahyang raya. Pukul dah 2 pagi, siap kemas apa semua, sampai rumah pukul 3 pagi. Dia tak apa, besok ada satu hari lagi sebelum sembahyang subuh, sebelum sembahyang raya, dia nak bayar fitrah dekat imam. Sadar-sadar pukul 10.30 pagi. Geng yang ramai terkena ni tuan-tuan, geng peniaga bazar Ramadan. Sibuk dengan peniaga bazar Ramadan, lupa bayar zakat fitrah yang tadi. Dia kata, tapi orang rumah tahu tak? Orang rumah tak tahu, Ustaz. Kalau orang rumah tahu, dia mengamuk. Dia kata, mengaru dia. Kata, apa makna saya untuk 50-60 ribu bazar Ramadan, tapi fitrah pun saya bayar pada waktu pencitraan. Yang hukumnya pun makruh. Makruh setelah imam turun daripada mimbar sebelum terbenam matahari 1 Syawal. Maksudnya maghrib 1 Syawal tu kalau terlepas makruh, dia makruh. Tapi kena bayar. Hukum membayar tadi jadi makruh. Yang kelima, haram. Tapi tetap kena bayar. Bila? Terlepas daripada 2 Syawal. Maghrib dan hari kedua, hari ketiga, dia tetap kena bayar, tapi hukum membayarnya haram kerana dia melewatkan pembayaran zakat. Jadi dalam zakat, saya minta tuan-tuan tolong segerakan pembayaran zakat kita. Pada hari-hari yang ada ni, kita ada rezeki, bayarlah. Dan sekarang ini kita ada 3 qadar pula, RM7, RM14, RM21. Nak besar pahala ke nak kecil pahala? Kalau besar pahala, bayarlah. Dapat lagi besar gandaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tanya kita, berapa sen RM14 tadi? Kalau kita 2 orang lelaki bini, tak? Banyak pahala. Apa beza zakat dengan sedekah? Zakat wajib. Pahalanya juga lebih berganda. Sedekah sunat. Sebanyak mana tak ada qadarnya. Semuanya ada pahala di sisi Allah. Tetapi menunaikan yang wajib berarti melepaskan kewajipan kita. Melepaskan kewajipan kita. Yang terbaik untuk kita serahkan kepada Allah. Semoga Allah membalas segala apa yang kita lakukan. Dan semoga yang kita lakukan kewajipan-kewajipan tadi, Allah menghapuskan dosa-dosa, kesilapan kita yang pernah kita lakukan. Sebab Allah Subhanahu wa ta'ala, innal hasanat yuzhibna sayyi'at. Sesungguhnya setiap kebaikan yang kamu lakukan itu akan menghapuskan dosa-dosa dan kejahatan yang pernah kita lakukan. InsyaAllah tuan-tuan, semoga yang baik datang dari Allah. Kesilapan, kekurangan adalah kelemahan saya. Selamat menunaikan ibadat puasa dan insyaAllah semua maafan kepada tuan-tuan semua kalau ada kesilapan sepanjang pengajian saya di masjid ini sepanjang. Wallahu a'lam wa billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman min 'indik. Rabbana taqabbal minna du'aana innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu